Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Izzuan bin Kamal Arifin selaku Ketua Kumpulan akan menerangkan sedikit tentang tugasan kami lah. Kami memilih tajuk tugasan asal usul kampung, dan kampung pilihan kami adalah Kampung Makam. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Saya Khairul Izzuan bin Kamal Arifin, nombor 2 Muhammad Razali bin Ramli, nombor 3 Muhammad Aidil bin Ramli, nombor 4 Nur Asyah binti Muhammad Nasir, dan yang kelima Jasila Lorin anak Jaiti. Pengenalan untuk tugasan ni ada 5, saya akan terangkan satu persatu lah. Sejarah bermaksud pengetahuan atau keterangan mengenai peristiwa dan peristiwa yang sebenarnya berlaku pada masa lalu. Sejarah juga berkait rapat dengan masa dan peristiwa. Roslan Abdul Ghani mendefinisikan ilmu sejarah adalah cabang sains yang meneliti dan menyelidik secara sistematik perkembangan keseluruhan masyarakat dan umat manusia pada masa lalu. Aristoteles, sejarah adalah sistem yang mengkaji peristiwa dari awal dan disusun dalam bentuk kronologi. Hatta pula mendefinisikan sejarah tidak hanya melahirkan kisah peristiwa pada masa lalu sebagai masalah. Asal usul definisi kampung: sebuah penempatan manusia di kawasan luar bandar. Biasanya ia lebih kecil daripada pekan. Kawasan penempatan yang telah diwarisi oleh orang-orang Melayu untuk bergenerasi lamanya dan mempunyai ciri-ciri Melayu dalam seni bina, manakala persekitaran dalam sekitarnya pula berkonsepkan kampung Melayu. Sejarah: Kota Tinggi mula diteroka oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, pengasas Kerajaan Johor yang memerintah dari tahun 1528 hingga 1564. Lokasi pertama yang diterokai baginda dan dijadikan pusat pemerintah Kerajaan Johor Lama adalah Pekan Tua atau Pasiraja, iaitu Kampung Sungai Telur sekarang. Dalam tugasan ini, saya akan mempertontonkan video Temuduga, yang mana rujukan kami selain dari rujukan jurnal, akhbar, internet dan sebagainya, kami telah menemuduga 2 orang yang kami anggap arif tentang sejarah makam, memandangkan kesukaran mencari bahan di waktu pandemik COVID-19 ni. Perkan kami agak terbatas lah, jadi kami dapat mencari 2 orang rujukan yang arif tentang kampung makam ni. Yang pertamanya Cikgu Ahmad Bari, yang keduanya Bilal Azam, iaitu penjaga makam Sultan Mahmud Makam di Julang. Dalam daerah Kota Tinggi ada 8 kota pertahanan pada zaman dahulu. Saya akan terangkan ke-8 jenis kota ini. Yang pertama, Kota Kara ataupun Kota Pekan Tua. Nombor 2, Kota Sayong. Nombor 3, Kota Batu Johor Lama. Nombor 4, Kota Seluyut. Nombor 5, Kota Batu Sawah. Nombor 6, Kota Tauhid. Nombor 7, Kota Tinggi. Dan yang ke-8, Kota Pancur. Mitos dan legenda tulas Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Shah yang ini mangkat di Julang melafazkan sumpah kepada keturunan Bintan di bumi Kota Tinggi atau hanyalah cerita mitos. Kisah tragedis pembunuhan Sultan Mahmud oleh Laksamana Bintan yang ini Megat Seri Rama berlaku pada Ogos 1699. Syahdan maka adalah pada ketika baginda itu di atas Julang hendak pergi bersemayang Jumaat. Sultan Mahmud Shah diparangnya oleh hulu baginda, iaitu Megat Seri Rama. Pada masa yang sama, Sultan Mahmud Shah telah melontarkan kerisnya ke arah Megat Seri Rama dan beliau juga meninggal dunia bersama dengan baginda. Versi lain, selepas Sultan Mahmud melontar keris ke arah Laksamana,
keris itu telah singgah ke kakinya dan ada yang mengatakan terkena di dadanya. Ketika sumpah dan titah derhaka itu ditujukan kepada Laksmana Bintan, air sungai Johor yang ketika itu mengalir ke hilir. Lalu terbalik alirannya menghala ke hulu. Ia sebagai bukti daulat raja yang memiliki oleh Sultan Mahmud sebagai pewaris terakhir Sultan Melaka. Mitos dan legenda berkenaan kucing bertanduk. Kucing bertanduk peliharaan Sultan Mahmud. Kucing bertanduk daripada perkataan kena tanduk atau kena hukum. Gambaran muafakat yang sukar digugat. Kucing bertanduk hanya kata bidalan. Mitos dan legenda. Cik Siti bersuami 99 orang. Cik Siti diberi ilmu pendinding. Kemaluan Cik Siti keluar kala jengking. Suami Cik Siti 7 orang, bukan 100 orang. Tempat bersejarah Kota Tauhid. Kota Tauhid pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor sebanyak 2 kali, iaitu semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III pada tahun 1623 sehingga 1677 dan Sultan Abdul Jalil Riarat Shah IV, iaitu pada tahun 1699 sehingga 1718. Selepas Portugis berjaya ditewaskan dalam tahun 1641, Sultan Abdul Jalil Shah III membina Kota Tauhid bersemayam tidak lama, iaitu kira-kira 2 tahun di Kota Tauhid, kemudian berpindah ke Pasir Raja, Batu Sawah hingga tahun 1673. Sultan Abdul Jalil Riarat Shah IV pula menjadikan Kota Tauhid sebagai pusat pemerintahan dari tahun 1699 sehingga 1716 dan perpindahan ke tempat baru iaitu Pancur. Tempat bersejarah yang seterusnya, Makam Sultan Mahmud Shah II. Makam Sultan Mahmud Shah yang memerintah dari tahun 1685 sehingga 1699 adalah Sultan Johor ke-10 yang menjadikan Kota Tinggi sebagai pusat pemerintahan baginda. Baginda mangkat apabila berlaku peristiwa tragis di mana baginda dibunuh oleh Laksmana Bintan atau dikenali sebagai Megat Sri Rama pada tahun 1669 dan baginda dimakamkan di sini. Baginda mangkat dalam usia 24 tahun dan digelar marhum mangkat di Julang. Sultan Mahmud Shah II merupakan keturunan terakhir Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah II menaiki tahta ketika berusia 10 tahun dan telah ditabarkan di Riau oleh Laksmana Tun Abdul Jamil. Pada tahun 1688, Sultan Mahmud telah dibawa pulang ke Johor oleh pembesar-pembesar kerajaan diketuai oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid untuk bersemayam di Kota Tinggi. Bangunan makam Sultan Mahmud Shah. Sempena lawatan Sultan Sir Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar ke daerah Kota Tinggi pada 23 Mei 1866, baginda meluangkan masa menziarahi makam Sultan Mahmud Shah di kampung makam. Selepas selesai mengadakan lawatan tersebut, baginda bertitah supaya kerajaan membina sebuah masjid menggunakan asas batu di kawasan berhampiran makam tersebut. Baginda turut menitahkan supaya sebuah bangunan didirikan bagi melindungi dan memelihara makam Sultan Mahmud Shah. Di bersebelahan makam tersebut terletaknya Masjid Al-Hadi yang dulunya dikenali sebagai Masjid Sultanah Rogayah. Masjid tersebut mempunyai sejarah tersendiri, terutama dalam menjalankan kegiatan keagamaan sejak turun-temurun. Masjid yang tergolong sebagai antara masjid tertua di Kota Tinggi terkenal dengan sejarahnya kerana kedudukannya dalam kawasan makam Sultan Mahmud mangkat di Julang. Menurut sumber pengurusi jawatan kuasa masjid, Masjid Sultanah Rogayah dibina pada 1916 bagi menggantikan masjid asal yang dibuat daripada kayu yang digunakan dari 1820 sehingga 1915. Nama masjid ini bersempena nama Sultanah Rogayah, iaitu isteri kedua Sultan Ibrahim, atas jasa dan sumbangan kewangan sepenuhnya oleh baginda. Bangunan tersebut kini telah ditukar nama menjadi Masjid Al-Hadi pada tahun 2007. Bangunan tersebut turut ditambah baik dan diperindahkan. Makam Sultan Mahmud di kampung makam ini menjadi salah satu ikon dan tarikan pengunjung tempatan dari luar negeri maupun negara. Makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid Padang Saujana.
Tun Habib Abdul Majid menjadi bendahara semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah 1677 sehingga 1685 dengan gelaran Bendahara Seri Maharaja Padang Saujana. Beliau mula menyandang jawatan bendahara selepas mangkatnya Sultan Abdul Jalil Shah III pada tahun 1677. Ketika Bendahara Tun Habib menjalankan amanah pentadbiran kerajaan Johor di Kota Tinggi itu, Baginda Sultan Mahmud masih muda. Justeru bendahara adalah pembesar kerajaan yang lebih banyak menjalankan amanah sebagai ketua kerajaan dan melaksanakan segala urusan pemerintahan. Bendahara Tun Habib digambarkan sebagai pemimpin yang cekap dan dalam mentadbir, berani dalam bertindak dan dedikasi termasuk membimbing Sultan Mahmud yang masih muda. Makam Cik Siti Aminah. Makam Cik Siti atau nama sebenarnya Siti Aminah Tanah Masyur terletak di Kampung Tembioh seberang Sungai Johor bersetentang kampung makam. Beliau dipercayai hidup sekitar abad ke-17 iaitu sezaman dengan pemerintahan Sultan Mahmud Shah II 1685-1669. Sejak dahulu hingga sekarang, kisah Cik Siti yang selama ini Cik Siti Jalang begitu diminati dan menjadi tarikan orang ramai. Kisah beliau diceritakan bersuami seramai 100 orang dan 99 orang daripada suaminya meninggal dunia selepas malam pertama berkahwin, membuatkan banyak pihak menyifatkan kejadian itu sebagai misteri yang menakutkan. Untuk tujuan tidak mengaibkan dan memelihara insan yang telah meninggal dunia, dan kita mahu supaya rohnya yang masih hidup tenteram, agama Islam melarang sama sekali kita menggelar wanita Mesir itu sebagai jalang. Sebaliknya, wajar kita mengenalinya sebagai Cik Siti sahaja. Seperti diceritakan, Kampung Tembioh adalah kampung kedua Cik Siti setelah berpindah dari Riau. Di kampung ini beliau tinggal sehingga ke akhir hayatnya, berumah tangga dan meninggal dunia bersama suaminya. Satu sumber lain mengatakan beliau berasal dari Kelantan. Sejak kecil beliau telah menjadi anak angkat kepada sebuah keluarga bangsawan Bugis di Kota Tinggi. Paras rupanya amat jelita sehingga menjadi rebutan ramai jejaka. Tempat bersejarah yang seterusnya, Sungai Pemandi. Dikatakan Sungai Pemandi yang terletak di kampung makam adalah merupakan tempat Sultan bersiram pada suatu masa dahulu. Perkara ini dikuatkan lagi dengan sebuah artikel akhbar Berita Harian 1987 di mana mata wang kerajaan Melaka ditemui di sini. Sungai Pemandi dikatakan menjadi tumpuan pendulang wang perak dan perhiasan seperti keris dan tembaga. Dipercayai juga Sungai Pemandi dahulunya tempat dijadikan perdagangan di mana terletak berhampiran Sungai Johor sebagai pelabuhan yang sibuk pada masa dahulu. Betul atau tidak cerita berkenaan tentang Sultan bersiram di sini? Wallahu a'lam. Tokoh kenegaraan selama 189 tahun, iaitu sejak Sultan Alauddin Riayat Shah II mengasaskan kerajaan Johor di Pekan Tua pada tahun 1529, sehingga kisah Raja Kecil mengisytiharkan diri Baginda sebagai Sultan Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1718. Sejak kemangkatan Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka di Kampar. Takhta kerajaan Johor diwarisi oleh putranya Sultan Alauddin Riayat Shah. Baginda dianggap sebagai pengasas kerajaan Johor dan Sultan Johor yang pertama apabila Baginda membuat keputusan kembali ke tanah besar Johor untuk mendirikan negeri di Pekan Tua, iaitu di pesisiran Sungai Johor pada tahun 1529. Bermula tahun itu, sejarah kerajaan Johor terbahagi kepada 3 era, iaitu Kerajaan Johor Lama pada 1529 hingga 1718, Johor Riau 1718 hingga 1824 dan Johor Moden 1855 sehingga sekarang. Sejarah itu bermula sejak Sultan Alauddin Riayat Shah II menjadikan Pekan Tua sebagai pusat pemerintahan pertama kerajaan Johor pada tahun 1529. Selepas itu,
Bumi Kota Tinggi di pesisir Sungai Johor bersilih ganti menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Johor yang diterajui oleh 10 orang sultan sehingga tahun 1720. Sultan-sultan tersebut ialah yang pertama Sultan Alauddin Riayat Shah II, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Abdul Jalil Shah I, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, Sultan Alauddin Riayat Shah III, Sultan Abdullah Mayat Shah, Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Ibrahim Shah, Sultan Mahmud Shah II dan Sultan Abdul Jalil Shah Riayat Shah IV. Tokoh negarawan. Yang pertama, keturunan Sultan Melaka yang terdiri daripada Sultan Alauddin Riayat Shah II, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Abdul Jalil Shah I, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, Sultan Riayat Shah II, Sultan Abdullah Mayat Shah, Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Ibrahim Shah dan Sultan Mahmud Shah II. Di tepi tu adalah tahun-tahun dorang berkhidmat. Okey, yang kedua keluarga bendahara. Yang pertama Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun Raja Kecil, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Sultan Abdul Jalil Shah Muazzam Shah, Sultan Ahmad Riayat Shah, Sultan Mahmud Shah III, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, Sultan Hussein Shah dan Sultan Ali Iskandar Shah. Yang ketiga pula keluarga Temenggung. Yang pertama Sultan Ibrahim Ibni Shah Abu Bakar, Sultan Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar Ibni Sultan Ismail dan Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Berikut merupakan tokoh-tokoh tersohor. Yang pertama, Sultan Abdul Jalil Shah III, iaitu pada 1623 hingga 1677. Raja Bujang atau Sultan Abdul Jalil Shah III adalah putera Sultan Alauddin Riayat Shah III, menaiki takhta kerajaan pada tahun 1623. Baginda pernah dihantar oleh ayahandanya memerintah di Pahang pada tahun 1615. Pada tahun 1618, apabila Sultan Abdullah memindahkan pusat pemerintahan ke Linggar, kerana Pahang turut diserang oleh Aceh pada bulan Mac tahun 1623. Selama 54 tahun tempoh pemerintahan Baginda, Johor berada di puncak kegemilangan. Sultan Abdul Jalil adalah memajukan semula batu sawar pada tahun 1637. Hubungan dengan Belanda turut dijalinkan semula dengan satu perjanjian baru. Hubungan baik itu dilakukan bagi membolehkan Belanda membantu Johor dalam usaha berterusan menawan semula Melaka daripada Portugis. Yang kedua, Sultan Mahmud Shah pada 1685 hingga 1699. Kisah kezaliman dan peristiwa pembunuhan ke atas Sultan Mahmud oleh Laksamana Bentan, iaitu Megat Sri Rama, menjadi titik tolak kepada kejatuhan Empayar Johor. Baginda menaiki takhta di usia 10 tahun dan telah ditabalkan di Riau oleh Laksamana Tengku Abdul Jamil. Pada tahun 1688, Sultan Mahmud telah dibawa pulang ke Tanah Besar Johor oleh pembesar-pembesar kerajaan diketuai oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid untuk bersemayam di Kota Tinggi. Mengenai peristiwa pembunuhan Sultan Mahmud di atas Julangan pada tahun 1699, tindakan Baginda mengarahkan supaya membelah perut Dang Anum kerana memakan nangka milik Baginda, antara peristiwa yang membuktikan kekejamannya. Tokoh seterusnya ialah Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV pada tahun 1699 hingga 1718. Putera Bendahara Tun Habib Abdul Majid ditabalkan sebagai Sultan Johor ke-11, bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah ke-4
baginda telah memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Tinggi ke Pancur. Dalam bulan Mac 1718, Raja Kecil dari Salak telah menyerang Johor di Pancur sehingga menyebabkan Sultan Abdul Jalil tewas dan mengaku kalah. Raja Kecil bertindak menyerang Johor kerana mendakwa dirinya adalah putera Sultan Mahmud Shah, mangkat di Julan, waris sah tahta kerajaan Johor. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1718 hingga 1722. Pada awal pemerintahannya, baginda telah mengampunkan Sultan Abdul Jalil dan mengembalikan jawatan bendahara kepadanya. Pada tahun 1720, Bendahara Tun Abdul Jalil telah meninggalkan Johor dan tinggal bersama keluarganya di Pahang. Raja Kecil telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Riau, telah merancang untuk membunuh Bendahara Tun Abdul Jalil. Tokoh seterusnya adalah Laksmana Bentan. Laksmana Bentan atau nama sebenarnya Megak Sri Rama berasal daripada Bentan. Dilantik menjadi Panglima Angkatan Perang semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah kedua 1685 hingga 1699. Cerita kepahlawanan dan keberanian menonjol kerana tindakannya membunuh Sultan Mahmud pada tahun 1699. Sebagai Panglima Perang Kerajaan Johor, kepahlawanan Laksmana Bentan dibuktikan dengan kesetiaan dan kepatuhan terhadap perintah Sultan untuk memerangi musuh negara. Dalam tempoh pemerintahan Sultan Mahmud Shah, satu-satunya tugas yang diamanahkan kepada beliau adalah mengetuai Angkatan Perang Johor untuk memerangi kerajaan Jambi dan Aru. Kematian isterinya Wan Anom apabila perutnya dibelah dengan kejam kerana seulas nangka membuatkan Laksmana Bentan bertindak dengan membalas dendam terhadap Sultan, walaupun rentetan peristiwa itu akhirnya beliau terbunuh dan dilabelkan sebagai pendahaka. Tokoh seterusnya adalah Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid menjadi bendahara semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah pada tahun 1677 hingga 1685. Bergelar Bendahara Seri Maharaja Padang Saujana. Bendahara ke-12 Johor ini adalah bendahara yang melakar sejarah baru dan istimewa dalam sejarah keluarga bendahara dalam kerajaan Johor. Era kepimpinan Tun Habib Abdul Majid dianggap sebagai era pemulihan. Kuasa bendahara sebelum ini berjaya berada di puncak kuasa. Tun Habib mula menyandang jawatan bendahara selepas Sultan Abdul Jalil Shah III mangkat, iaitu pada tahun 1677, dan terus berkhidmat semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah pada tahun 1677 hingga 1685. Dan Sultan Mahmud Shah III, Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1685 hingga 1699. Bendahara Tun Habib telah memikul amanah sebagai ketua kerajaan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan negeri Johor sebagai pemangku sultan. Semasa mentadbir, Tun Habib Abdul Majid dikatakan sebagai pemimpin yang bijak terutama dalam urusan membimbing dan menasihat Sultan Mahmud sehingga dalam masa hidupnya, akhlak Sultan Mahmud adalah terkawal. Tokoh yang terakhir adalah Laksmana Tun Abdul Jamil. Tun Abdul Jamil menyambung tugas dan tanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan dan mempertahankan kedaulatan kerajaan Johor pada ketika itu. Peranannya bermula seawal tahun 1606 apabila kerajaan Johor menjalin hubungan dengan Belanda untuk tujuan menawan Melaka daripada Portugis. Berbakti kepada 5 orang sultan, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah III pada tahun 1597 hingga 1615, Sultan Abdullah Mayat Shah pada tahun 1615 hingga 1623, Sultan Abdul Jalil Shah III pada tahun 1623 hingga 1677, Sultan Ibrahim Shah pada tahun 1677 hingga 1685 dan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1685 hingga 1699. Sebagai Ketua Angkatan Perang, beliau menjadi teraju utama melakukan 4 siri pengepungan dan serangan ke atas Portugis di Melaka. Jasa Laksmana Tun Abdul Jamil sebagai Ketua Angkatan Perang Johor terus diuji apabila berlaku konflik Johor-Jambi selama 16 tahun, iaitu pada tahun 1663 hingga 1679. Sebagai Laksmana,
Tun Abdul Jamil berjaya memimpin Angkatan Perang Johor sama ada ketika mempertahankan Johor ketika diserang atau semasa beberapa kali menyerang Jambi. Kesimpulannya, tempat sejarah, mitos sejarah, cerita dongeng, makam tradisional dan sebagainya perlu didedahkan supaya generasi yang akan datang tidak lupa akan asal-usul tempat tersebut. Sejarah singkat, sejarah dapat diertikan sebagai kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang terkait dengan kehidupan manusia. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan dan yang terjadi di masa lampau. Sedikit sebanyak memberi pengajaran dan tauladan kepada masyarakat sekarang juga generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.